8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. Jadi podcast ni pun dibawakan oleh Ali Gabah dengan kerjasama Taman Ustream. Makin kau tahu apa? Kim, kau nak tahu jadual perniagaan, layari lah Facebook Taman Ustream. Alamak, apa benda ada ni? Ni awak letak kat kepala. Dapatkan hikayat baju terpakai RM RM100 senaskah, sebuah rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melihatkan anda menyertai cabutan bertuah. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Spotify dan YouTube channel. Apa lagi? Yeah. Kawan-kawan mari dengarkan, yang lalu lalang mari dapatkan, yang dari jauh mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat kawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi ke lapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan, Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast, Maaf Cakap Podcast. Macam sial lah. Babi betul. Selamat datang ke Taman Ustream. Selamat datang ke Maaf Cakap Podcast. Saya Aizat Yusof. Saya Hakim Ukri. Saya Ali Gaban. Saya perkataan Kepala otak kan. Saya Hilal Wazir. Jadi itulah isu di bahagian yang kedua tadi, kita bincangkan sedikit. Tak boleh lah benda marah ni bincang kan boleh jadi marah. Boleh marah. Boleh. Kacau mood lah, kacau mood lah. Sebab tu yalah, benda perkataan marah tu kalau boleh kita cuba elakkan lah. Dah. Marah weh. So, boleh rate tadi. Walaupun tadi kita dah habis stop stop part kedua. Part tu ada lagi. Lagi kan. Tak boleh nak digambarkan lah. Tak boleh nak direkod dah lagi dah. Marah ni. Marah ni dia akan berbekas kat hati tau. Uish, alamak. Betul. Dia betul cinta Dia bayangkan je yang kau tengah marah tu, darah time kau tengah marah tu ambil suntik kat binatang, mati binatang tu. Alamak, beracun. Racun, toksit. Ui, bahaya. Bayangkan darah tinggi boleh merosakkan sistem badan kita. Tolak nak kedengarkan dah. Dia antara salah satu nak kawal kemarahan. Zikir. Istighfar lah. Istighfar. Ambil wuduk, semayang 2 rakaat. dia istighfar, zikir. Tak pun dia ubah posisi kau. Posisi macam mana? Kalau macam kau marah tu berdiri, duduk. Kalau marah lagi baring. Kalau marah lagi tidur terus. Kau lantak kau lah. Kau nak marah sangat, aku pula yang marah. Baring kan tu last. Baring last Second last yang tu. Yang bunyikan pinggang tu. Top up marah. Top up Kena marah. Top up ni. Dia tahan nafas aku pula. Kiwak tu. Itulah Tapi ni macam tadi Hakim cakap, ni Lal nervous. Ya marah, hari ni marah. Esok nervous ni. Nak buat luar kan. Itulah. Dia sebenarnya nervous dia tak ada masalah lagi. Tak apa kan. Macam kita pun dulu mula-mula podcast pun nervous juga. Lama-lama jadi biasa. Mindset. Tak ada, dia chaos. Takut tengah-tengah rekod, bang selfie je bang. Tak ada lah. Engkau Itu lebih kepada andaian sendiri. Tak, yang aku selebriti je. Kan nama dah Aizat Yusof orang datang. Aku bukan masa ada barrier masa record. On the way tu orang dah kelang kabut dah tu. Aduh Bang, ambil gambar bang. Masa tu aku marah. Kepala bapaknya. Dah label bapak. 2 kali 5 kali babi.
Cuma itulah kita sebenarnya untuk rekod di luar ni kita nak cari environment baru lah. Kita try lah. Try. Tak adalah nak cari environment baru, tetap kita lepas tu rekod dekat studio juga. Sama juga. Cuma pengalaman bila lagi nak cuba. Betul. Sebabnya kalau kata tiba-tiba nak rekod kat mana-mana, kita tak tahu lagi bila. Geng-geng podcast jumpa. Ingat nak alihkan meja. Geng-geng podcast jumpa. Kau pernah rekod luar? Kau pernah? Ada cerita. Ada cerita. Benda-benda pengalaman ni cerita. Itu kata pengalaman. Semua mindset ni. Dia mind fuck lain. mindset. Padahal podcaster lain tak kena kita pun. Tak kena. Ni kalau-kalau Kalau-kalau dia tu lah kata nak maju memang kita kena majukan diri kita dulu. Betul. Kita anggap je lah orang tu kenal kita kan. Sudahlah kau ni. Mindset kita buat, kalau aku lah, buat macam nak promo benda ni lah. And so kau tak adalah macam goyang sangat. Betul lah. Ini peluang peluang dan pengalaman. Tapi besok kita kena paksa orang subscribe juga. Paksa. Channel yang tu nak buat photo stick banyak-banyak. Aku print je. Apa tu ni? Kalau kata lepas ni kita dah biasa buat di luar. Contoh bukan biasa, walaupun 2 hari, at least kita ada pengalaman. Kalau kata kita nak kena buat dekat tapak, kita boleh buat kat tapak. Betul. Dia ni kira macam batu loncatan tau. Betul kan. Kalau macam ada event organizer lain orang, baik kau punya event ada macam ni, kira boleh set up macam pelbagai, ni. Lepas tu kita kena panggil. Lepas tu aku cakap Ijat, anggaplah ini adalah satu tempoh percubaan sebelum kita jadi host dekat Jom Heboh. Weh, kau ni sudahlah. Jom Heboh pula tu. Apa kokak? Asyuk je. Aku benda-benda macam tu memang aku tak pergi. Larang. Tapi bayar seorang 4,000. Boleh lah. Boleh bila. Yalah dia kita. Tak, kalau nak buat dekat tapak Lin, nak kena ada generator tu. Generator? Itu aku cakap. Genset. Esok ni kita belajar macam-macam. Betul. Macam mana kau nak handle technical part di luar kawalan kau. Kalau di studio kita tahu ada pelapon apa semua itu. Kat sana macam mana kita dapatkan source. Itu yang kita belajar. Betul. Sebabnya semalam pun aku bincang, kalau kata ada generator pun macam mana kadar bunyi generator pula kita nak kontrol. Tak boleh. Itu banyak benda yang kita akan belajar. Ada bateri. Ada. Kan ada group camping kan. Dia orang buat bateri dia boleh. besar tu macam generator kan. Kalau macam kalau bateri tu habis, gigit kena gigit dengan jemur Cas sudahlah. Itu kalau bateri besar gini kau nak gigit. Sia-sia hilang gigi. Bohong dulu yang gigit bateri tu. Betul. Sekarang ada Evan. Betul. Jangan sampai pecah je. Dia gigit sikit Kenapa? Supaya karbon kat dalam dia tu. Dia macam ubat gigi lah, makin ke depan makin ke depan. Tapi function lah. Tolak ke depan function lah. Jemur tu. Jemur Allah, aku lalu gigit dia. Jemur jadi ke? Pernah berlaku. Dia jangan kata orang kalau baru lepas pakai terus suka masuk mulut tu ada rembesan elektrik lagi tu. Rembesan. Serius rembesan. Tak. Kalau bateri tu tak ada benda. Lain bateri petak tu memang dua-dua kat situ kan. 5 volt lah, 5 volt kat atas lah. Kalau tagak memang ada. Kalau gitu ujung-ujung masuk satu, tak ada benda. Tidak lah. Tidak. Rembesan tu tak ada. Dia ada rembesan. Cuba. Okey ni sambung ni. Apa cerita kita? Jadinya itulah kita akan belajar macam-macam. Betul. Kita nak belajar macam mana. Dia sebenarnya macam nak kalau tanya aku pengalaman deal dengan street ni, macam contoh kita orang yang melukis di studio dan orang melukis di street ni banyak beza. Dari segi dia macam mana dia kawal mental, dia nak perform lukisan dia di halayak ramai. Banyak sebenarnya. Itu yang best. Jadi sama juga kan. Dia ibarat macam kita ni dah jadi performance artist lah. Kita akan perform di luar studio. Macam mana kita nak gayakan keadaan orang di luar yang tengok kan. Macam mana kita nak interaksi Tapi kau dalam masa sama kau bercakap. Tapi orang ada bercakap dengan dia. Itu banyak benda kita belajar. Itu yang best. So kita akan banyak eye contact lah. Betul. Lepas tu technical part lagi. Itu melilau mata.
Bang? Gini. Wah, muntah. Banyak sangat tengok. Kau jangan banyak sangat tengok orang nanti tak bercakap. Aku tumpuk dengan kau. Sebabnya yelah, esok kalau kata kita tak pakai speaker pun, memang orang akan dengar cara kita bercakap. Cumanya kalau ada speaker, dia akan dengar suara yang lebih sedap. Suara yang lebih lazat. Macam ini bertempik. Bertempik. Still dia masih dengar suara kita yang asal. Cuma kalau ada speaker, dia akan dengar suara yang lain lah. Aku terfikir kalau orang lalu lalang situ, apa budak-budak ni kan? Dia patutnya kita kena ada seorang yang terangkan ni, kita buat ni. Kita time kita rekod, orang tanya buat apa ni. Sebenarnya esok nanti kita tak akan cakap benda yang berat pun. Kita akan lebih kepada kita mengenalkan apa itu podcast. Kita akan bercerita podcast gini-gini. Podcast je. Boleh. Maknanya orang datang dekat je, kita akan cerita. Sebenarnya ini antara basic cara nak buat podcast kan. Ramai orang tanya kita podcast tu sebenarnya apa. Inilah sebenarnya podcast. Dia sebenarnya sama macam radio. Cuma itulah benda-benda yang kita akan cerita. Betul. Memang orang kata sesi pengenalan saja. Kan? Kita agaknya podcast yang pertama buat kat luar bukan Kau ingat ni apa? Star Wars main undur-undur ke belakang pula. Kat Malaysia kat Johor kita seorang ke? Kita seorang pula. Ada lagi yang lain. Ada lagi. Tapi kat JB kita first lah buat outdoor. Biar kita declare kita first. Style besok kau kena cakap putih starting. sebab kita kat situ. Welcome back to another episode of Maaf Cakap Podcast. It's brought to you by Taman Street Market. Volkswagen Das Auto. Why you punch me Why you punch me? Aku ingat je muka geram dengan kening macam lipan kan. Sial. Libai. Terus sekali. Jadinya okey lah, apa-apa kita tengok je lah esok macam mana. Betul. Banyak lagi kita akan belajar macam mana nak setting prop kan, layout. Itu semua tak ada siapa yang uruskan. Melainkan kalau kata kita dah ada PA lah. Kita tak ada PA lagi. Tak ada kru ni. Memang ni kru. Ni lah host. Kita lah yang ngangkut barang kan. Esok lah nak turunkan barang sorong kan. Benda-benda ni yang masuk bibliografi kita nanti. Apa yang aku nampak esoknya kan, Ijat dengan Hakim ni datang benda dah siap setting dah. Dah siap setting ni. Sebab muka aku paling awal datang. Dan barang memang daripada rumah aku. Daripada rumah kau. Aku lah yang kena ngusung dalam kereta semua. Malam ni lah angkat. Tak boleh. Duduk kat luar nanti. Reverse. Iya, tetap orang boleh masuk kan, barang kat luar. Jadi kalau lepas ni aku rasa kalau kau nak cari kerja lah, kau boleh masukkan tu resume tu itu kata. Apa? Kerja apa? Kalau kau cari kerja kau tahu dalam resume antara kau punya soft skill, skill yang lain. Skill yang lain. I'm a podcaster. Bukan. Cakap maki. Selalu tahan maki saya tahan maki kan. Saya yang maki tu. Dan saya yang tahan sendiri creativity dia. Okay. Tapi dalam masa sama pun dia doi ke sebenarnya. Tak apalah, tak apa. Ali mungkin dah biasa lah dengan Ali environment tu. Ali pernah jadi panel lah. Pernah Ali Panel apa? Panel pintu. Bodoh lah kau ni. Apa? Panel apa dia? Ya itu Kejos. Yalah. Apa salahnya aku? Dia magang je kau. Tak, sebab dia usuk balik tu. Panel pintu tu paling pandang kau. Banyak. Yelah pernah jadi. Yelah juri pernah. Juri? Juri hakim. What? Wah, okey. Betul banyak. Ada dekat kedutaan pernah jadi. Yelah kat depan present di kedutaan. Kurator seni dekat pameran seni. Lepas tu dekat yang waktu Kau mantap ni. Yalah bukan aku mantap. Maknanya kita ada pengalaman. Takkan nak layan orang ni macam mana, audience orang macam mana kan. Tapi aku rasa kita okey lah. Sebab kita pakai headphone, kita layan kita je kan. Aku tak tahu. Aku rasa okey. Boleh je. Cuma tinggal lagi kita nak gayakan cara kita bercakap. Dia boleh blend dengan orang yang lalu lalang. Tak adalah kita bercakap buat hal kita. Benda tu tak. Itu yang kita nak kena belajar. Boleh lah aku kacau-kacau luar tu sambil-sambil terserah. Sebab itu dah melibatkan kreativiti.
Kreativiti tu yang kita nak kan. Macam mana bila kau datang dekat tempat yang ada orang, kita punya aktiviti yang kita buat boleh blend dengan yang ada kat environment. Betul. Sebabnya kalau kata kita cerita orang pun tak faham, tak function juga kita duduk di situ. Betul. Itu yang sebenarnya aku tengah fikirkan esok macam mana rupanya. Tu yang tadi aku dah mesej kau dah ada kat sana ke? Kau dah tengok rupa dia ke? Paling tidak aku nak tahu. Kau pernah pergi Medi pernah pergi. Cumanya aku nak tahu kalau kata dah tengok, paling tidak kalau kata dia dah pergi tadi, layout mesti dah ada kan. Plug point ke kat mana ke, kita nak boleh lah malam ni berangan-berangan sikit macam mana nak gayakan. Andy. Andy yang pergi malam ni. Malam ni Andy Andy hantar barang. Tu lah nak hantar tu lah. Tapi tu lah nak hantar aku tak harap lah benda tu nak pergi dulu. Bukan dalam kawalan kan. Sebab kita tak mau tanggungjawabkan benda ni kat orang lain. Itu je lah. Ada elok. Kita sendiri. Tak kisahlah kalau kata kita tapi tak banyak dia nak kena bawa tak banyak. Ni tu meja satu kau tu basikal. Prop je lah. Prop je sebenarnya yang macam-macam ni. Angin ni menatang angin ni. Okay. Tu je lah. Lepas tu kemah basikal. Dah lah cukup lah apa yang ada je lah. Besok kau pagi kau ada ke mana? Ada. Rumah aku ajak keluar dulu. Pagi? Pagi. Kita tak ada masalah buat pagi. Aku pun tak target nak pergi. Mungkin lepas Jumaat kot. Lepas Jumaat Sabtu lah Itu lah. Dia tak ada letak solat Jumaat tu. Kita ingat lepas Jumaat sebabnya nak kata solat Jumaat minggu lepas aku dah dapat ni giliran. Jadi minggu ni memang tak dapat lagi giliran tu. Kau faham tak? Jadinya kau ingat aku tak faham. Jadinya kita tak boleh lah nak kata lepas solat Jumaat. Maknanya selesai Jumaat yang lain-lain settle kan, kita baru boleh. Kita nak berurusan. Aku malah nak sibuk-sibuk waktu orang solat Jumaat tu. Betul. Kita hormat lah sebenarnya. Yes, betul, hormat. Jadinya settle mungkin lah dalam pukul 3 ke. Kita datang. Boleh. Kau balik besok. Kau daripada mana nanti? Rumah mana? Rumah tadi dah balik boleh. Apa dia? Aku racun Hakim suruh balik awal besok. Balik awal lah. Hakim tak apalah, kerja tak boleh. Aku ajak dia parking rumah aku. Aku ajak dia parking rumah aku, tapi dia pun gerak lambat tu. Tak apa kan, nanti aku ke sana lah. Kalau malam tak apa. Tak ada gini. Dia nak nangis je. Mengajuk lah. Tapi yang penting esok Ilal dah ada kat sana. Cumanya nanti kau confirmkan kat mana nak turun, loading kat mana apa semua tu kau bagi maklumkan. Senang. Parking kat mana nanti beritahu siap. Lepas tu kau Jad daripada rumah. Ya betul. Maknanya Iskandar Puteri tu lagi dekat kau ke sana kan. Terus ke sana kan. Jadi aku daripada sini je lah. Betul. Itu je lah. Tak ada apa. Keluar highway straight je tu. Highway sini lagi kita kemas. Besok Ali tinggal angkut je. Enggak ya? Kang. Angkat beri kau je. Bunyi batik. Tapi tak boleh tu. Nak kena terus ke tapak tu, nak kena bagi ni. Ni nasi ambang ni. Kau tengok Is buat apa? Dah letak dia Is kat sana. Apa ni nanti aku kemas pelan-pelan je. Tak ada apa pun. Yang lain pun memang aku dah susun letak kat luar. Kapet apa semua tu. Yang ni je lah. Ini apa je? Wayar ni satu-satu. Tak ada apa. Kau jangan lupa yang kat belakang kau tu. Tapi tengok keadaan kau tu. Kalau kata malas aku tak bawa kat tu. Ayah ni. Boleh selit-selit jual barang Ali? Satu reel je. Tolong lah. Boleh bawa je lah. Tak ada depan. Yang 4 tu. Sebabnya kita jual buku. Ikutlah kalau sebabnya benda tu pun berapa besar? Wallahualam besar mana tu nanti Ila tengok. Ila confirmkan. Kalau kata nak letak railing letak. Kalau besar Legoland okey lah besar. Baik semua tu kita punya kan. Jadi kalau ada space, sebab benda tu pun menarik orang datang berhenti. Kalau nak buku je aku tak yakin juga orang akan datang berhenti kan. Ada benda selak, ada orang menyinggah. Kita bawa yang kepala lah. Jangan kita lah. Aku tak ada bang kepala. Ya kau ada. Nak pakai seluar pula. Kita ni ada konten sebab lebih pada macam pusing kan. Sebab tadi yang first dah memang cerita pasal benda ni kan. Yalah. Kita masuk konten lah. Yalah. Konten kita yang di bahagian ketiga adalah aktiviti masyarakat. Bagaimana orang dahulu
mengisi masa lapang supaya tidak terjebak kepada aktiviti-aktiviti yang bermasalah. Benda-benda lain tu lah. Sebabnya kita yang tak bermoral lah. Kita dengar istilah rempit, istilah yang lain-lain yang negatif ni sejak akhir ni je. Dulu kita tak jarang dengar. Mungkin kita dengar isap dadah apa semua tu memang kita dengar. Cumanya masih lagi orang kata terlampau sikit. Betul. Dan dia benda tu meribat. Yalah, antara salah satunya yang di zaman dahulu yang dapat cover benda-benda di sini adalah aktiviti masyarakat lah. Seperti contoh kompang, apa lagi? Rewang. Macam yang yalah kuda kepang tu kan. Dia ada persembahan. Ada kan? Dia ada yang daripada kampung tu punya persatuan Ada. Yalah dia berpersatuan lah ni. Sebab benda ni ada aku bincang tadi pagi-pagi tadi kat rumah. Anak aku tanya kan, dia masuk kelab sekian, persatuan sekian. Sebenarnya kita dah diajar daripada sekolah rendah lagi. Kan, persatuan, kelab kan, supaya kau bila habis sekolah, habis belajar, kau tahu. Dan benda ni berterusan di sekolah rendah pun ya, di sekolah menengah pun ya, di peringkat diploma pun ya, di peringkat universiti pun ya. Diajar persatuan kan, join kan, kelab apa semua, ada benda tu supaya bila kau dah habis belajar, kau kembali ke masyarakat, kau tahu apa benda nak buat. Contoh kalau kata kau nak berpersatuan, macam mana cara dia kan, dari segi urusan sekian sampailah pendaftaran, macam mana nak dapatkan dana apa semua tu lah. Kau nak susun aktiviti, kau nak bawa aktiviti kau ni sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Banyak benda kan. Kelab pun macam itu juga kan. Tu yang tertubuhnya kelab-kelab bola. Betul. Dari kampung juga dia itulah, kita diajarkan daripada kecil sebenarnya kan, supaya yalah bila ada aktiviti-aktiviti macam ni, setidaknya kau tak, orang kata kau dengan masyarakat tahu apa benda nak buat. Tak membazir masa. Kau terlindung daripada aktiviti-aktiviti yang orang kata tak bermoral. Betul. Kau ada aktiviti kan. Betul. Itu je. Tapi yalah macam aku macam tadi kita cerita pasal kompang kan. Kompang tu pada aku paling yalah. Paling dekat dengan masyarakat. Sebabnya meriah dia orang kata apa, alat muzik tradisional lah. Yalah macam aku pernah masuk kompang kan. Mak aku ingat mak aku yang suruh aku masuk kompang, mungkin sebabkan tak nak aku buat yang kerja benda-benda yang tak elok lah kan. Jadi bila campur dengan brother-brother, ada kawalan lah kat situ kan. Terkawal. Lagi apa? Selain daripada kompang? Aku selain daripada kompang ya. Kalau selain daripada kompang apa lagi? Mungkin negeri-negeri lain dia ada rebana kan. Gazal. Gazal lah. Ada seruling. Ada yang mungkin lebih komplit. Yang ni mungkin kompang saja kan. Ada yang mungkin kompang dia datang dengan rebananya kan, serulingnya. Lebih komplit. Kalau macam yang wayang kulit tu apa Dia macam ni ke persatuan kampungnya dulu. Sana cumanya itu dia bukan dalam skala yang besar. Kalau macam kompang ni kan senang, seorang satu boleh main ramai-ramai, seramai yang mungkin. Sama macam bola kan. Boleh main at least satu padang tu boleh masuk 22 orang. Kan. Main pula mungkin king ke kan, main apa kan, gol keluar ke. Macam ramai boleh involve. Kalau buka baju. Kingston. Sama macam apa? Kena gol buka baju. Silat ke kan, taekwondo ke kan, benda tu kau boleh masuk ramai mana pun boleh masuk, tak ada masalah. Asal ada tempat lapang je. At least sedepa tubuh orang depan tak kena kan. Cukup lah tu kan. Macam kompang bagusnya kan, dia sama je kan. Maksudnya cara mainan dia kan. Mungkin kat negara lain kan. Negeri-negeri lain kan. Asal ketuk bunyi. Bunyi kan. Macam yalah contoh aku macam kalau pergi ke jemputan kahwin lain, aku boleh main juga kan. Kompang tu bagus ni sebab dia benda yang sama je kan. Dia basic dia memang diterapkan itu lah. Kan. Siapa boleh main on lah. Kat mana-mana dia boleh ni Tapi kalau Jamie jangan. Jangan bawa kompang kan. Dan Jamie jangan tiba-tiba boleh main. Lepas tu tak boleh main pun. Boleh. Sebab kita boleh menjigat tu. Kau main kompang kan? Main. Betul kan? Dari sekolah rendah ke sekolah menengah? Aku sekolah menengah. Sebab duduk asrama, aku main untuk asrama. Dengan nasyid lah. Nasyid aku. Aku nak tanya kau main pasal Zapin. Kau pernah masuk Zapin lah? Aduh. Pernah? Nak duduk asrama kan, macam-macam aku cuba kat asrama tu. Yelah Zapin tu macam mana? Macam mana kau boleh terjebak ke kena paksa? Sepaksa kot. Masa form 1 je. Kena gitu-gitu je lah. Belajar lah basic dia. Try tunjuk.
Kau ingat lagi step dia? Tak ingat. Tak ingat kan? Dulu ada kan. Kau ada masuk Zapin ni? Ada. Kau ingat step dia? Ni pegang samping. Oh. Yang kita. Siap, sengih. Oh, sengih. Terbidak memang ni. Sengih. Jatuh. Sengih ni. Dia sengih. Apa dia punya tu? Songkok tinggi. Samping macam tak step dia tu. Aku teringin tau sebenarnya. Aku dulu Zapin yang aku rasa basic yang sangat yalah dia yang jenis yang tak tahu aku. Apa yang tu Zapin Tenglu. Apa? Zapin Tenglu nama dia. Tenglu. Paling basic tu. Paling basic tapi yang tu aku tak ada. Cedok air. Cedok air tu macam mana? Oh, cedok air tu nak kena lompat-lompat je. Oh, leceh. Tak, dia step dia sama. Cuma kau kena melompat sikit je. Ke aku bukan Zapin kot? Kau masuk apa? Silambam? Bukan. Tak lah. Dia menari tapi tak tahu lah. Zapin lah tu. Lagu ni. Bila mentari. Jawa Bila. Satu tu lagu Samrah Mentari. Tu. Tadi aku nak sebut. Kau joget apa? Aku rasa joget lambat je kau ni. Ya ke? Gitu joget lambat. Kau. Gitu je kau punya kerja. Zapin nak dia rasa macam tu joget Zapin padahal tak apa. Gasak masuk gitu. Tapi ada yang Tumpang Lalu tu. Tu budak-budak tu. Macam otak-otak gini style itu. Tak betul. Aku cakap daripada penjuru tu kan. Kan masuk ke dalam tu yang Tumpang Lalu tu. Oh, persembahan lah. Jadi Zapin ni yang buat gitu. Semua Zapin macam tu. Maknanya Zapin lah yang aku masuk. Yang aku ingat dia ada gini-gini dia tu. Kalau kau masuk masjid, kalau kau masuk masjid macam tu je. Masuk masjid. Asal depan kan. Yalah, Tumpang Lalu itu lebih adab je. Biadab bang kau ni. Tapi betul kalau kata kau boleh joget Zapin and nanti waktu kalau kata dah masuk peringkat universiti senang tau. Dia ada memang selalu kena buat persembahan lah. Dan silang kau diseratkan masuk dalam kelab tari. Ada kelab tari? Yalah, kelab tari universiti lah. Awek awek lawa lah. Melentik-lentik dengan awek berjoget lah. Aku ada satu member kat sekolah aku gini-gini kamera. Kau ada sumber yang dia boleh dikahwini kan. Aku ada satu member yang dekat sekolah dulu kaki pukul. Tapi rupanya dia dengan yayasan apa? Yayasan Warisan Johor. Zapin. Yalah. Sampai macam tempat kerja aku panggil. Lepas tu tiba-tiba aku nampak dia kan. Power lah. Power je dia tu. Dia dah tahap orang-orang luar panggil kan untuk ni. Aku rasa masa yang Siti Nurhaliza dekat Royal Albert London. Aku rasa dia ikut. Dia jadi benar betul. Kau kalau tengok dekat Create kan, Kicau Bilau yang Wakang tu. Kan dia bawa persembahan pusing Europe. Dia menari je. Kan. Dengan ni. Kalau Ica. Bukan. Ni bini Zuyaya. Dia penari dulu. Dia masa yang dia nak jual barang-barang dia tu kan. Dia beritahu sekali. Ni saya ni dulu bekas penari. Ikut pergi semua Europe lah. Aku ingat Europe lah. Sebab dia performance arts. Sama macam kita kalau kata kita dah nanti buat dekat luar, kita macam mana nak gayakan performance lah tu. Tu namanya performance. Kita kena perform. Tapi Kompang sekarang dah ada ni yang apa? MP3. MP3. Bukan. Kau ada formasi. Bukan sekarang, masa aku pun ada formasi kan. Kau pernah masuk pertandingan? Aku tak pernah masuk. Tak pandai. Dia ada kat asrama ada masa, tapi sekolah aku. Dia siap ada menari dia tu. Tak tahu. Ya. Aku tak pernah. Dia siap. Kompang formation. Yalah dia macam kawat punya bumbu tu lah kan. Gerak serap. Dia pak. Tak. Gede ya ada. Itu yang Kompang adik-adik buat tu. Kalau aku okey lah tadi. Yalah dia sama macam geng-geng yang menari bawa keranda tu lah. Formation kan. Kan. Itu daripada kampung dia juga dia itu kalau kau dengar dia punya dokumentari kaya dia. Dia ada berapa banyak team babe. Banyak Banyak. Seorang budak muda lagi buat duit betul dia. Kenapa keranda tu nak dijoget-joget kan? Itu dia sebenarnya dia propose lah. Dia propose kat orang tu nak dibawa ke tanah perkuburan, nak diapakan. Kalau nak bawa standard pun boleh. Dia orang boleh. Dia servis dia asalnya bawa
bawa itulah keranda ke tanah perkuburan, yang joget-joget apa semua tu add on je. Dia sebenarnya dia punya ni lah, apa orang panggil culture dia kan macam itu. Bukan culture, cumanya dia orang tak kisahlah benda tu. Cumanya dia menganggap kematian tu membawa kesedihan. Tapi apa nak counter kan? Memberi happy. Jadi dia perform lah. Itu antara salah satu performance art juga. Memang dia pakai lagu tu ke? Tak, itu lagu. Tak kan? Orang ini kan. Tapi sebab tempo dia kena. Kan dia punya cara dia. Tu. Memang dia beritahu. Jadinya dia ibarat macam dia menganggap bila dah mati, salah satu cara penghormatan terakhir adalah itulah, bawa ke tanah kuburan, tapi dengan cara bagaimana boleh pilih. Kau nak joget itu, nak joget ini, nak boleh pilih lah. Dia customkan lagi. Custom. Dia customkan lagi. Dia dah letak kat sini. Sok dah boleh pindah tu. Kan? Terror babe. Terror. Kuat lah sial. Dia tak jumpa yang bela yang kat sini. Yang dia 20 kata angkat kan. Dapat baring semua. Tapi nasib baik dia bukan dekat Indonesia. Salah. Indonesia dia ada cerita-cerita yang angkat ke ganda, tiba-tiba berat, tiba-tiba terkebat, tiba-tiba yang baru-baru ni masuk dalam tu. Apa simen punya tu. Siput tu ni, betul ni. Dia tengah bawa-bawa kan, jadi ada satu kereta lintas gitu kan. Terkejut. Allah Akbar. Mayat tu jatuh, dilanggarnya van tu, lompat masuk dalam misa kedegang. Misa simen tu kan. Sok cari mana mayat ni, mana mayat. Rupanya dah kat dalam tu li. Berpusing mayat tu kan. Udah bersimin. Tajuk caption tu, apa salah mayat ini. Tapi Indonesia kalau buat cerita, yalah, dengan mayat terbang kan, angkat-angkat. Style lah cerita dia. Dia menakutkan benda macam tu jadinya yang geng-geng tu dia counter benda tu kan. Dia tak nak menganggap kematian itu satu menakutkan. Betul. Itu daripada falsafah dia lah. Yang pastinya memang dia buat duit lah. Banyak dia, tak silap aku ada berapa tim, dekat 80 tak silap aku. Banyak. Budak muda lagi. Kita nak buat ni. Buat apa? Dah kenapa? Sini ada lah, macam standard lah kan. Van jenazah. Memang ada. Setiap masjid dia buat. Kan kita nak buat yang pakai skateboard tu. Otak. Tengok pada dia punya hobi apa kan. Letak atas basikal, main basikal, letak atas basikal. Kalau dia belajar IT, dia sebenarnya ialah dia orang pun sebenarnya dia orang cari makan. Dan benda tu dapat sambutan, alhamdulillah lah. Bagi dia orang, dia seronok lah. Kalau kata tak dapat sambutan, dia orang pisang enggak? Kan? Kalau tak boleh cari makan lah kat port ni kan. Sekarang tengok boleh cari makan lah, di mana ada kan. On je lah. Sebab dia beritahu bukan budaya negara dia. Bukan. Hakim aku letak dia atas ni bel. Letak mayat tu guling kan. Apa salah mayat ni? Apa salah caption dia? Caption. Apa salah mayat ni? Takut kau. Takut lah Jangan tu. Tapi kena ingat kita ni selalunya akan mati dengan waktu benda apa yang kita suka buat. Kena ingat tu. Tu. Kau cinta pada agama, kau akan mati dengan agama. Apa yang ada dalam hati kau waktu tu. Kena ingat tu. Kan. Tapi aku dengar bunyi kek, aku jadi seram. Ada bunyi kek. Tu bunyi. Pintu buka. Pintu buka. Seram Takut. Bukan takut pasal mati tadi. Kau kenapa macam takut ni? Tiba-tiba takut ni. Aku telinga aku pijau ya. Okey, kuat pintu terbuka. Tak, sebenarnya banyak lagi antara aktiviti masyarakat yang lainnya itulah. Kalau kata masjid pun ada buat. Masjid banyak. Kadang-kadang benda-benda macam tu ialah orang beragama ni itulah. Macam contoh cara mandikan mayat, apa semua itu sebenarnya aktiviti masyarakat yang orang kata bagus juga untuk join kan. Maknanya kau programnya banyak dengan masjid. Mengisi masa lapang juga. Macam aku kan. Bising. Macam apa? Macam aku dulu kat Lakin, aku ada geng-geng aku supaya aku semua ataupun yang besar sikit. Kita orang kalau dekat masjid ada makan, kita orang akan jadi macam rewang dia tu bagi makan kan. Lepas tu hari Khamis malam kita kan ada baca Yasin. Lepas tu kita ada makan-makan. Semua tu kita orang sediakan makanan tu semua kan. Sembahyang tak?
Makanan tu semua kita dah sediakan kan. Bentang, tikar semua. Dalam dulang tu kita dah masuk kan. Sediakan. Lepas tu kalau esoknya Jumaat kita dah siap vacuum dekat ruang solat tu semua, masjid tu kan. Sejadah dah siap. Sejadah dulu sejadah kan dia jahit kan. Dia sambung daripada ujung sana. Yalah sama juga macam tikar. Tikar sama. Kan. Tapi aku sebabkan masjid lagi tu besar juga kan. Berapa banyak sejadah gulung tu kan. Mereka kan orang angkat ni. Tapi tu lah pengalaman lah Tak, sebenarnya tu benda tu hikmat tau. Hikmat ni kadang-kadang kalau tanya kita orang hikmat ni adalah benda yang boleh mensucikan hati. Dia kau nak rendahkan diri kau kan. Maknanya kau bercakap dengan orang kau tak suka beta-beta. Dia benda hikmat ni lah yang paling penting sebenarnya. Kan? Nak bersihkan kotoran dalam hati kan. Aku tak ada apa-apa. Dia sebenarnya hikmat ni lah. Dan kita dalam masyarakat kita akhir ni benda ni kita dah kurang kan. Yelah, aktiviti masyarakat dah kurang kan. Betul. Semuanya macam aku cakap tadi pasal masjid tu kan. Sekarang aku rasa dah tak ada dah. Budak-budak kan, kita ada generasi kita kan. Okey, sebelum aku dapat buat kerja, sebab apa? Dia kan ada gaji dia sikit lah. Upah lah, dia bagi upah lah. Upah kan. Limosin banyak itu. Kalau RM3 kan. Banyak itu makan mi Bandung. Nak tunggu generasi tu lama juga tau. Tunggu antara diorang pindah ataupun diorang kata dah kau boleh jalan kan. Nanti pasing lepas tu generasi yang ke bawah aku ada. Lepas tu dah tak ada dah. Yalah, kau tengok sini je aktiviti gotong royong dah mula kurang. Kalau kata buat pun orang yang sama. Betul kan. Dan orang yang sama dan boleh dibilang dengan jari. Makin hari tu boleh dibilang dengan jari. Sebab tu waktu aku ambil iktibar, waktu aku belajar dulu dekat madrasah. Benda-benda yang standard yang sepatutnya kita budak-budak boleh buat, dia akan suruh budak-budak buat. Betul yang ada apa? Bersihkan longkang, buang sampah, buang sampah rumah ustaz, cuci jamban. Sebab satu lagi kita orang markas, tandas masjid adalah tandas masjid, bukan tanda kita orang. Kita orang kat asrama lah tanda kita orang. Masjid tu dah tandas umum. Maknanya tandas awam. Yalah, sebab masjid kan, masjid boleh guna. Boleh guna. Tapi kena ada orang bersihkan lah. Jadinya benda tu diambil tanggungjawab oleh student lah. Kadang-kadang bila benda ni dah diceritakan dia punya kelebihan ataupun fadilat, kadang-kadang budak-budak ni buat sendiri. Selalunya kelas-kelas tinggi ni diorang akan rajin malam-malam, mungkin lepas tahajud apa semua, diorang akan cuci jamban, bersihkan tambah. Maknanya hikmat yang selagi orang lain tak boleh tahu. Memang untuk kau niat untuk cucikan, bersihkan hati kau kan, supaya sifat-sifat mazmumah tu tak ada dalam diri. Kan, maknanya sifat bongkak, takbur. Yalah, kau dah mengaji makin tinggi. Mesti kau akan rasa kau tahu segalanya. Benda tu nak tundukkan dengan hikmat. Kan, bersihkan, buang sampah. Ada jadual dia Tak ada. Tak ada Pandai-pandai kau lah. Macam aku actually. Macam aku. Itu untuk kita biasakan. Jadi buat dengan jadual. Jadinya orang-orang yang benda ni dah jadi common sense, dia dah faham. Kau nak rendahkan diri kau dengan hikmat. Dia kena buat lah. Tak adalah jadual, pandai-pandai kau berebut lah benda tu. Tiba-tiba nak buat, member dah tengah cuci. Member dia lain dah buat. Maknanya berebut benda tu. Berebut macam aku lain, berebut juga. Berebut pada nasi. Berebut pada kerja tu. Macam betul lah, sama kan berebut kerja tu. Tapi disebabkan gaji tu lebih sikit. Sebab apa? Tempat aku yang buat benda macam ni ada politik dia. Lepas dia je yang buat kerja tu. Dia yang gaji lebih sikit ni yang vacuum. Vacuum satu masjid kan, vacuum. Jadi dia dapat extra sebab vacuum. Gaji contoh dalam RM4 kan. RM4 tu dah banyak lah masa tu kan. RM4. Lepas tu RM3 untuk yang vacuum. Betul kata. Vacuum tak boleh gamai. Dia gini je. Memang benda tu yang diberi upah. Tapi sebenarnya kau buat je lah kan. Yalah. Diam-diam sudah lah. Contoh kalau kata dah COVID kan, tapi lepas dia boleh masuk. Tak, mesti dengar cerita aku ni. Okay. Contoh kalau kata COVID dah tak ada kan, takkan kau nak cuci jamban 2-3 pagi. Ada orang peduli. Tak kisahlah dia kan. Dia buat pukul berapa? Pukul 10. Kau buatlah 2-3 pagi. Kalau kata dia datang, dia tengok dah bersih, dia buat lagi kan. Biarlah. Yang penting at least kau bersihkan juga. Kan? Kau tak tahu siapa yang tertinggal waktu pukul berapa kan. Maknanya lagi kau dapat, lagi bersih, dapat manfaat daripada kau. Betul ni. Itu kata hikmat ni penting. Sebab tu kadang-kadang kita boleh nampak mungkin ada yang bila dah telah belajar tinggi, dia rasa dia hebat kan. Benda-benda macam ni sebenarnya yang membantu untuk kau cool down balik, rendahkan balik diri kau.
Apa yang aku itibar yang aku nampak dulu lah. Bila kau cakap sini baru aku nilah teringat lah. Maksudnya apa yang aku buat tu adalah hikmat kan. Tapi masa zaman aku tu dia lebih pada itulah kan. Yalah, itu sebenarnya insentif untuk bagi galakan. Kan. Sebabnya kita ni nak buat kena ada. Macam tadi dalam Islam ada begitu fadilat. Apa yang kau akan dapat lepas kau yang buat. Baru kita akan semangat nak buat. Sama juga. Benda tu tak ada masalah. Lagi kaya kalau ni puasa kaya. Betul. Sebabnya lah ada orang bagi sedekah. Bukan, hari-hari ada buka puasa. Jadi hari-hari aku kena sediakan makanan. Kan best kan. Dia moreh tu syok. Tapi yelah tu semua adalah aktiviti untuk mendekatkan orang dengan masjid. Kita nampak tau benda tu. Jadi aku rasa duduk lakin tu aku macam-macam buat lah. Maksudnya dia packkan aku tak lah, maksud aku pack lah masa remaja aku tu kan. Aku pack dengan kompang. Jadi tak ada. Aku rasa aku tak ada macam. Yalah kau tak sempat lah nak melepak tak tu pasal. Ada lepak. Ada tapi tak ada benda lain lah yang kau ni. Kau tak isap dadah. Apa ke situ pula? Betul lah kau busy. Banyaklah aktiviti kau. Nak isap dadah. Tak sempat. Yelah mungkin lah Bagus lah kau. Sebanyak. Tapi pengalaman lah yang masjid tu. Lama juga aku berkhidmat untuk masjid tu. Benda tu boleh diteruskan. Kau buatlah insya-Allah. Kesan ni kau akan nampak tau. Kesan dia. Kesan ni kau akan nampak. Dengan mungkin kalau kata ada benda yang kau tahu dan ada benda orang tak tahu, cuba beta kau. Kau boleh kontrol keadaan. Ya betul, saya tak pandai. Saya, dia terpalit sekali dengan benda macam tu dia. Kau boleh kawal keadaan tu. Dia senang cerita kau lebih tenang dalam menghadapi apa pelbagai masalah. Kau sentiasa cool lah. Sekarang ni masalahnya tu lah. Mungkin orang tak berapa nak bersosial betul lah tu sebab lah macam kau cakap tadi, masjid dah tak ramai sangat orang nak gotong royong. Rumah pun sama, taman pun sama kan. Itu yang namakan social dilemma ni. Rabak ni. Yelah itulah sebabnya antara faktor yang mengundang adalah gadget lah. Gadget Gila babi. Ada part. Yalah, aku pun tak kenal sangat jiran aku dah sekarang. Macam dulu kan kenal, satu deret tu kenal kan. Sekarang pun yalah, antara kita pun malas ataupun dia pun malas. Jiran kita pun malas. Tapi jiran aku je kumpul, aku je tak kumpul. Dia tu membawang. Dia membawang. Takkan kau nak membawang. Engkau buat apa nak keluar rumah Icebox baru. Dia tak pakai baju, pakai kepelekot kan. Dah duduk seorang kan sekarang. Mana kawannya yang wifi tu? Lain bang. Dia negur kau bagus lah. Nanti aku nak keluar kan. Gerak lu bang. Dia itu je. Betul dia buat lah sama dia. Ada geng-geng dia kan. Gasak lah bang. Kau tak cakap dengan dia nak sejuk duduk rumah saya. Saya hari-hari buka Icebox. Okeylah, pada mereka di luar sana yang ingin mendapatkan buku hikayat baju tu pakai, kita mati gitu je kan. Boleh buka Icebox Hakim. Dalam tu dia dah beku kan. Bukan dibuku kan, tapi dia dah beku kan buku tu. Pepsi satu je. Tak, aku selalu order Grab food, KFC kan. Aku makan airnya aku tak minum. Sebab dulu tak ada betul sejuk. Air dah suam. Tak lah Sekarang kita dah letak. Jadi siapa-siapa yang dah ada Icebox, belilah buku pula. Bolehlah layari Shopee. Type saja hikayat baju tu pakai. Harganya hanya RM100. Anda layak memenangi cabutan bertuah. Kita akan berjumpa di episod yang akan datang. InsyaAllah kita akan bersiaran secara langsung di apa? Di luar. Pak Live, okey? Pak Live. Medan Niaga. Alright, okay. Apa Lee nak cakap apa? Tak ada apa-apa. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.